Bagi rakyat Malaysia yang berhasrat untuk melancong ke negara China, Guangzhou sering menjadi destinasi pilihan utama. Apakah keistimewaan bandara ini? Bersama saya, Nabila Khalidah binti Muhammad Khalid dalam satu lagi episod Budak 9, Ni Hao Guangzhou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guangzhou, yang juga dipanggil Canton, adalah ibu negara Guangdong, salah satu daripada provinsi yang terletak di selatan negara China. Sejak kebelakangan ini, bandara ini sering menjadi tumpuan para pengunjung, lazimnya untuk tujuan pelancongan dan juga perdagangan. Populariti Guangzhou telah menarik minat rombongan dari sekolah kita untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke bandara ini. Untuk melihat dengan lebih mendalam apa yang telah berlaku di sana, saya ingin mengajak para penonton terbang Guangzhou bersama Guru Penasihat Warta 9, Cikgu Syed Ahmad Tani. Lai. Bermula 1 Disember hingga 6 Disember, sekumpulan 30 orang yang terdiri daripada guru, pelajar dan beberapa orang ahli keluarga peserta telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Guangzhou, China. Program ini diserikan lagi dengan kehadiran Tuan Pengetua Tuan Haji Abdul Hakim bin Samuri dan isteri serta Wakil Ejen Pelancongan Tabung Haji Travel Tuan Haji Ridwan Salim dan seorang pegawainya. Pesawat kami bertolak pada jam 9.30 pagi dan penerbangan mengambil masa lebih kurang 4 jam. Syukur Alhamdulillah, pesawat kami selamat mendarat di lapangan terbang Banyun Airport sebagaimana yang dijadualkan. Di sini kami dipertemukan dengan Chen Chen, pemandu pelancong yang setia bersama kami di sepanjang kembara 6 hari 5 malam ini. Chen Chen menjalankan tugasnya sebaik sahaja tayar bas bergolek, bermula dengan sejarah Guangzhou dan seterusnya memberikan beberapa panduan dan gambaran awal program. Dan secara rasminya, bermulalah misi kami meneroka bumi Guangzhou. Di antara pengisian penting di dalam program ini adalah lawatan ke beberapa tempat menarik. Mendahului senarai adalah Dewan Peringatan Dr. Sun Yat-sen. Sebaik melangkah masuk, pengunjung dapat menyaksikan sebuah dewan dengan binaan istimewa yang kaya dengan sedimen tempatan. Dan berhadapan dengan bangunan tersergam indah patung Dr. Sun Yat-sen, sesuai dengan peranan dan sumbangannya kepada pemodenan negara China, khususnya dalam memberi kesedaran kepada rakyat tentang hak mereka di dalam sebuah negara. Beliau mempelopori usaha untuk menjadikan China sebuah republik yang mana pentadbirannya lebih demokratik dan rakyat tidak terlalu terkongkong di bawah kuasa maharaja. Tokoh kelahiran Guangdong ini dilahirkan pada 12 November 1866 dan meninggal pada 12 Mac 1925 di Beijing. Secara peribadinya, saya merasakan inilah tempat yang paling istimewa untuk dilawati di bandar ini, iaitu makam Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang setelah memeluk Islam menginfakkan seluruh hidupnya kepada perjuangan menyebarkan agama Allah sehingga mencecah bumi China, dan Guangzhou adalah pusat penyebarannya.
Di dalam binaan berdinding hijau inilah makamnya berada. Melalui sedikit pembacaan yang saya lakukan, pendapat yang lebih kuat menyatakan beliau meninggal di kota Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi bersama dengan sahabat yang lain. Maka kesimpulannya, bersemadinya saat di bumi Guangzhou adalah satu khilaf. Tetapi bagi saya, sekalipun makam ini bukanlah milik beliau, ia tetap dimiliki oleh seorang da'i istimewa yang pernah memikul dan melanjutkan misi beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas ruh pemilik makam ini. Ini adalah Museum Perkuburan Maharaja Nanyi dari dinasti Han Barat. Sewaktu ditemui, kawasan perkuburan ini terbenam sedalam 20 meter ke dalam tanah. Di sini pengunjung dapat melihat suasana di dalam liang lahat Maharaja yang berbentuk bilik-bilik kecil yang juga menempatkan mayat gundik-gundik diraja dan juga segala harta kepunyaannya. He is a governor. He's Zhao Tuo. Zhao Tuo is a governor. He's coming from northern China. Okay, can you come here? Selain itu, di kawasan ini juga terdapat sebuah ruang pameran pelbagai artifak yang ditemui di dalam lubang kubur tersebut. Yang paling menonjol ialah pakaian diraja yang dibuat daripada ribuan kepingan jade ini. Berbalik kepada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, masjid yang dinamakan Huaisheng ini adalah manifestasi kejayaan Sa'ad dan rombongannya di dalam misi suci mereka.
Seni binanya begitu menarik dan kukuh, sekukuh keimanan para sahabat yang mengembara jauh dari tanah Arab, meredah gunung dan lembah, rimba dan lautan, semata-mata untuk menegakkan agama Allah, sebagaimana pernah diucapkan oleh Sa'ad dengan tegas, menyatakan kedatangan mereka ke negara China adalah untuk mengembangkan Islam, dan mereka tidak akan kembali ke negara Arab, sehingga berlaku satu di antara dua, syahid di bumi China atau Islam akan tersebar. Syukur Alhamdulillah, terasa begitu bermakna mampu menunaikan solat di masjid istimewa ini. Di luar masjid, terdapat sebuah menara tua yang pernah menjadi rumah api ratusan tahun yang lalu. Kami juga dibawa melayari krus Pearl River untuk menikmati pemandangan Bandar Guangzhou pada waktu malam. Keadaan di dalam bot ini sangat selesa, dengan penumpang disediakan tempat duduk seperti sebuah restoran. Mereka yang inginkan angin segar lebih suka berada di tingkat atas, walaupun ia agak berangin dan sejuk. Dari bumbung bot ini, kita dapat melihat Bandar Guangzhou bermandi cahaya pada waktu malam dengan lampu berwarna-warni. Antara binaan yang menarik perhatian di sini adalah Menara Guangzhou, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Kembar Guangzhou juga membawa kami ke Yuzi Park untuk menikmati satu lagi tarikan pengunjung di sini. Patung 5 ekor kambing menggigit tangkai-tangkai berjiring ini mempunyai ceritanya yang tersendiri. Kalau nak tahu, kita tanya orang Guangzhou sendiri. Okay, there's a very famous legend. They saw that long ago, very long time ago, there will be 5 immortal. They riding 5 ren. They come to our Guangdong province. They found the people live in a very poor life, very starving, hungry every day. So they feel so pathetic for the people here. So they give some rice to local people. You can see in their mouths. That's what we call rice ear. And then they just fly away. The 5 ram just turn into statue. So it's a very famous legend.
Akhir sekali, sebagai penutup kembara, kami dibawa ke satu tempat yang mampu memberikan kepada kami kefahaman menyeluruh mengenai Guangzhou, iaitu Muzium Guangdong. Ia terletak di pusat perniagaan yang dikelilingi oleh deretan pencakar langit yang menakjubkan. Di dalam muzium ini, pengunjung dapat melihat pelbagai koleksi artifak yang berkaitan dengan sejarah Cina, khususnya di Guangdong.
Demikianlah serba sedikit tentang beberapa tempat dan aktiviti menarik di Guangzhou. Melawat tempat-tempat tersebut sememangnya menyeronokkan dan mampu menambahkan pengetahuan serta menjadikan program kembar Guangzhou ini lebih bermakna.